Khairi Jamaluddin sarankan Muhyiddin lakukan sembah maaf kepada YDPA. Hamzah dakwa bersatu masih teliti ucapan Muhyiddin. Hanifah Maidin tidak setuju Muhyiddin disiasat bawah akta hasutan. Peguam dakwa salah guna kuasa tidak perincikan jenis kesalahan Najib Razak. NFP terbukti mampu perangi penipuan dalam talian. Sultan Pahang menitiskan air mata semasa bertitah mengenai perkahwinan putrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Seorang lagi bekas pemimpin menyentuh isu ucapan pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang didakwa mempertikai keputusan Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana Menteri. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin berkata, Muhyiddin tidak wajar menyentuh perkara itu dengan mengambil kira prinsip raja berperlembagaan. Bercakap dalam audio siar keluar sekejap, beliau menjelaskan cara penyampaian Muhyiddin semasa berkempen seolah-olah mempertikaikan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut mempersoalkan mengapa Muhyiddin masih lagi membangkitkan isu pelantikan Perdana Menteri sedangkan perkara tersebut telah berlaku 2 tahun yang lalu. Muhyiddin dijadual memberikan keterangan kepada polis di pejabatnya di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA Kuala Lumpur pada jam 11 pagi hari ini. Siasatan itu dibuat susulan 30 laporan polis termasuk oleh Istana Pahang terhadapnya kerana didakwa mempertikai keputusan Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melantik Perdana Menteri. Dalam perkembangan sama, pucuk pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia sedang meneliti secara halus isu melibatkan ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri pada malam 14 Ogos lalu. Menurut Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, parti itu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Muhyiddin selaku Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional bahawa beliau akan menghormati lunas perundangan dengan hadir memberikan keterangan kepada pihak berkuasa. Menerusi rakaman video yang tular di media sosial, Muhyiddin didakwa menyebut Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah tidak menjemput beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan mendakwa mendapat sokongan 115 ahli parlimen ketika itu. Menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal mahu Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pengerusi PN itu yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Baginda menyifatkan kenyataan Muhyiddin selaku bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran sebagai memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil ketika memilih Perdana Menteri ke-10. Seorang bekas Timbalan Menteri Undang-Undang membantah pengerusi PN Muhyiddin Yassin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948. Muhammad Hanifah Maidin berkata, beliau juga tidak bersetuju dengan kenyataan Muhyiddin yang telah mencetuskan kontroversi. Namun dakwanya Muhyiddin tidak seharusnya dikenakan tindakan undang-undang yang menindas. Beliau turut mendedahkan pengalamannya yang pernah membela pemimpin Pakatan Harapan iaitu Khalid Samad yang juga didakwa di bawah Akta Hasutan. Katanya beliau menentang keras akta yang menjengkelkan itu. Pada tahun 2018, Mahkamah Session di Kuala Lumpur membebaskan Khalid daripada tuduhan hasutan terhadap Majlis Agama Islam Selangor yang dihadapinya 4 tahun sebelum itu. Mahkamah Tinggi kemudiannya mengekalkan pembebasan tersebut.
Sementara itu, Hanifah juga mengingatkan ketika beliau menjadi ahli parlimen yang mewakili amanah, PH berpendirian membantah akta hasutan. Peguam Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa 4 pertuduhan salah guna kuasa tidak mendedahkan apa jenis kesalahan dihadapi bekas Perdana Menteri. Syafi Abdullah berhujah pertuduhan rasuah gagal menyatakan perincian kepentingan diperoleh Najib atau akan diterimanya daripada keputusan berkaitan transaksi 1MDB. Beliau ambil maklum dalam kes tipikal rasuah, pihak pendakwaan akan menggariskan bagaimana individu dituduh mempunyai kepentingan menerusi proses membuat keputusan. Merujuk kepada contoh, Syafi berkata, dalam kes salah guna kuasa melibatkan Anwar Ibrahim pada 1999, pihak pendakwaan secara jelas menyatakan kepentingannya dalam mengarahkan 2 pegawai cawangan khas memperoleh penafian bertulis berkait dakwaan salah laku seksual. Syafi memberitahu mahkamah bahawa 2 ke 4 kesalahan dihimpunkan dalam setiap 4 pertuduhan terhadap Najib sambil menegaskan setiap kesalahan perlu digariskan secara jelas dalam setiap pertuduhan. Najib didakwa dengan 25 pertuduhan penggubahan wang dan salah guna kuasa berkait dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit yang didepositkan dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. National Fraud Portal atau NFP mampu melonjakkan strategi negara bagi memerangi penipuan dalam talian dengan mengubah proses Pusat Respons Skam Kebangsaan atau NSRC pada masa akan datang. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ini kerana NRSC sebelum ini dikendalikan secara manual dan banyak memakan masa. Justru beliau yakin NGP adalah peneraju platform automasi di rantau ini yang menyediakan akses selamat kepada pangkalan data penting untuk menyokong pencegahan penipuan serta memberi ahli NSRC keupayaan dinamik untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan. Menurut beliau, portal ini akan mengintegrasikan data transaksi kewangan dari pelbagai sumber untuk mengesan transaksi mencurigakan secara automatik dan memudahkan pengesahan oleh institusi terlibat. Mengulas lanjut, Amir Hamzah memberitahu sejak peringkat rintis, NFD telah mengurangkan masa menjejaki transaksi penipuan hingga 75% dan meningkatkan jumlah purata bulanan dana dibekukan oleh institusi kewangan sebanyak 28% atau 4 juta ringgit. Tambah beliau, dengan penyertaan 16 institusi kewangan, manfaat portal ini dijangka terus meningkat seiring dengan penambahbaikan berterusan dan lebih banyak penyertaan institusi kewangan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak dapat menahan sebab ketika bertitah mengenai perkahwinan putrinya, Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah yang akan berlangsung pada minggu ini. Al-Sultan Abdullah dilihat mengesat air mata dan tidak dapat meneruskan titah baginda ketika mendoakan perkahwinan putrinya bersama pasangan FD Izham FD Iskandar dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan lancar sebelum Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang berada di sebelah baginda menyambung titah tersebut. Perkahwinan diraja Tengku Afzan bersama pasangannya akan berlangsung pada 22 hingga 25 Ogos ini dan akan dipentaskan secara langsung bertempat di Tasik Kota Sas dan Padang MBK 1 Kuantan. Al-Sultan Abdullah juga turut menzahirkan kebimbangan dengan pelbagai kepincangan yang berlaku dalam masyarakat seperti kes pembunuhan tragis, jenayah seksual, dadah, buli cyber, rasuah, menunjukkan betapa parahnya penyakit sosial akhir zaman ini. Justru beliau bertitah masjid tidak boleh lagi berfungsi sekadar menunggu jemaah, tetapi perlu bertindak lebih proaktif dalam menangani isu ini dengan menjadi pusat ilmu serta berperanan sebagai agensi pembangunan akhlak dan moral serta pusat sokongan sosial. Sekian untuk edisi tengah hari ini.
ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.